kepada ketua wanita Temeloh yang sedang berucap pada ketika itu, supaya menyebut bahawa wanita UMNO sangat-sangat mahu digelar sebagai tulang belakang parti. Saya mendengar dan saya timbang-timbangkan permintaan itu. Bila saya fikir-fikir, sebenarnya peranan dan kegigihan wanita UMNO sejak dulu sudah sememangnya amat dihargai dan disanjung tinggi. Maka dengan resminya saya mengisytiharkan pergerakan wanita UMNO Malaysia sebagai tulang belakang atau ibu kepada keluarga parti. Terima kasih wanita. Jangan minta tabah calon. Seterusnya, syabas pada yang berhormat Saudara Khairi Jamaluddin yang telah menang dan pertahankan kedudukan sebagai Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Tentunya pemuda harapan bangsa. Pemuda adalah benteng dan pewaris kepimpinan parti dan negara. Terima kasih pemuda. Tahniah juga pada Ketua Pergerakan Puteri UMNO yang baru, yang berhormat Puan Mas Ermiyati Samsudin. Saya menaruh keyakinan bahawa setelah lebih 12 tahun ditubuhkan, Puteri semakin bijak dan matang memainkan peranan mereka di dalam parti dan negara. Benarlah bahawa pemudi harapan Pertiwi. Terima kasih Puteri. Syabas juga pada pimpinan parti di bahagian-bahagian cawangan-cawangan wanita, pemuda dan puteri yang telah dipilih bagi jawatan dalam pemilihan UMNO. Terima kasih semuanya. Saudara dan saudari, berhubung pemilihan ini, pada pandangan saya, yang kalah tak bermakna tewas semuanya. Kepada yang menang pula, jangan meminggirkan yang lain. Kepada yang kalah, jangan pula bawa diri. Teruskan perjuangan bersama yang menang. Dan kepada yang menang, pastikan saudara-saudara terus mengajak mereka yang kalah untuk sama-sama membangunkan parti yang tercinta ini. Apa-apa pun beringatlah semua. Perkara yang penting, paling penting, kita dalam UMNO ini seperti sebuah keluarga yang besar. Carik-carik bulu ayam, akhirnya bercantum jua. Saudara dan saudari, menyongsong populasi negara, pada tahun 1970, Bumiputera berjumlah 6.1 juta atau 56% daripada keseluruhan penduduk. Orang Melayu terdiri daripada 41 suku dengan 9 induk utamanya. Orang asli pula terbahagi kepada 18 kategori. Masyarakat Bumiputera di Sabah diwakili oleh 60 etnik, manakala di Sarawak pula jumlahnya lebih 40 suku. Menurut unjuran terkini, warga negara Malaysia adalah seramai 27.4 juta orang Bumiputera. Seramai 18.6 juta atau 67.9%. Banci Penduduk dan Perumahan 2010 menunjukkan orang Melayu dan Bumiputera Islam berjumlah 59.7%. Manakala Bumiputera bukan Islam pula, jumlahnya 7.6% daripada bilangan rakyat keseluruhannya. Lanjutan itu, unjuran penduduk Malaysia menjelang 2020 dijangka meningkat kepada 29.9 juta orang dengan jumlah Melayu dan Bumiputera sama ada Islam maupun bukan Islam seramai 20.7 juta atau 69.2%. Orang Cina 6.8 juta
atau 22.8%, orang India 2.1 juta atau 7%, dan kaum-kaum lain sebanyak 306,000 atau 1%. Saudara dan saudari, melihat pada peratusan etnik dan pecahan kelompok rakyat Malaysia yang saya nyatakan tadi, saya renung-renung. Saya tak ingat bila pula kita ada suku kaum Bangladesh. Saya timbulkan perkara ini kerana semasa kempen pilihan raya yang lalu, tak henti-henti pihak pembangkang mencanang di sana sini kononnya kerajaan telah membawa masuk lebih 40,000 orang warga Bangladesh sebagai pengundi UMNO dan Barisan Nasional. Perkara ini tampaknya kita tak dapat bendung-bendung lagi untuk merongkaikan misterinya. Lantaran semasa lawatan resmi saya ke Dhaka, Bangladesh baru-baru ini, saya terpanggil untuk mengucapkan, orang Bangladesh panggil Dhonobad, yakni terima kasih dalam bahasa Bengali, kepada Perdana Menterinya Sheikh Hasina kerana telah membantu menyediakan banyak rakyat sebagai pengundi seperti dimomokkan oleh pembangkang. Ternyata bab kata orang Pekan, maaf cakap, sampai terkejut Sheikh Hasina sambil menggeleng-gelengkan kepala dengan tegas. Beliau menafikan bahawa perkara ini tidak benar sama sekali. Sekarang ini, tontonlah video ini sebentar. Kita dah jelaskan dan kita telah buat search sama ada tak kenyataan begini. Kita dalam search kita tidak ada. Siapa yang kata 40,000? Boleh rujuk kenyataan itu. Semalam dalam perjumpaan Biro Politik Keadilan, sengaja saya minta juga seluruh dipantau. Rupanya yang dibawa itu hanya blok UMNO. Penerbangan setiap hari, 4,500 setiap hari. Maknanya akan berlaku sehingga 40,500 orang dan berlaku sehingga 40,500 orang dan berlaku sehingga 40,500 orang yang masuk melalui tempahan khas. Malaysia ini dimenangi oleh UMNO. Pilihan raya baru-baru ini bukan saja mengundi rakyat Malaysia, tetapi dengan undi Bangladesh. Jadi Najib masih dapat pertahankan sokongannya dari kalangan Bangla dan Indonesia. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan, betapa kuatnya pemimpin pembangkang suka berkata bohong dan berkalam yang berdusta-dusta. Dah kata bohong, nafikan pula. Saudara dan saudari, transformasi adalah sesuatu yang hidup dan bukannya berkala. Tidak sahaja berlegar dalam dunia maya dan idea, namun hasilnya dapat lihat mata kasar, dinikmati serta dirasai. Dalam kata lain, transformasi adalah ikhtiar
demi memastikan hari esok lebih baik daripada hari semalam. Lalu, kalau kita amati senario dunia, setiap negara tanpa gagal akan melalui beberapa transformasi pada satu ketika dalam sejarah mereka. Ini disebabkan oleh 3 faktor utama. Pertama, norma dan nilai-nilai global telah melebihi apa yang masih diamalkan di negara tersebut. Kedua, kemajuan inovasi sains dan teknologi telah menjadikan sebuah negara perlu bersaing dalam pasaran dan ekonomi berasaskan pengetahuan. Ketiga, jika tidak berlaku transformasi, kita akan kekal terperangkap dalam belenggu negara sederhana, kurang kompetitif dan kemungkinan dipintas oleh negara-negara lain. Justru itulah kita menyaksikan proses transformasi dilalui oleh pelbagai negara bangsa. Malahan kuasa dunia sebelum ini seperti Great Britain sedang mengalami transformasi mereka sendiri dan belajar meninggalkan kegemilangan sebagai empire dengan menelan pahitnya ubat realiti abad ke-21. Korea Selatan pula menjalani proses transformasi gelombang ketiga yang bertunjangkan ekspor baik dari segi budaya maupun teknologi dan peralatan. Sebenarnya lagi, transformasi yang berlaku di Korea boleh dijadikan contoh bagi kita dalam memenuhi kehendak ekonomi berasaskan pengetahuan sebagai prasyarat pembangunan dewasa ini. Hatta negara besar China juga mengharung gelombang yang tersendiri. Proses yang disebut transformasi 383 di China itu mengakui kepentingan untuk keluar dari perangkap pendapatan pertengahan dan menuju ke arah negara berpendapatan tinggi. Saudara dan saudari, menyingkap tadbir sejarah negara kita, fasa kejatuhan Empayar Kesultanan Melayu Melaka pada tahun 1511 telah melabuhkan tirai era kegemilangan pemerintahan bangsa Melayu semenjak tahun 1400. Malah ada juga kajian yang menyatakan ia sebenarnya bermula dari sekitar tahun 1262 lagi. Selepas itu, hampir 8 kurun lamanya, bangsa Melayu telah menjadi lemah seolah-olah melalui zaman gelapnya tersendiri dan hilang punca untuk bangkit semula. Kelahiran UMNO tanggal 11 Mei 1946 merupakan titik tolak, iaitu transformasi pertama yang besar lagi unggul pada bangsa Melayu dan pembikinan negara ini. Hakikatnya, sesudah muncul Parti Keramat UMNO, barulah orang Melayu kembali belajar erti kepimpinan dan hidup berpersatuan. Malah semenjak itu tidak boleh dinafikan bahawa Parti UMNO inilah yang sekian lama menjadi teras dan menunjang orang-orang Melayu melalui gabungan persatuan yang sebelum ini bergerak nafsi-nafsi. Jangan sesekali kita lupa bahawa UMNO lah yang membawa kepada kebangkitan menentang Malayan Union, seterusnya menuntut hak mencapai kemerdekaan. Bahkan saudara dan saudari, tidak keterlaluan untuk kita menyatakan di sini bahawa melalui UMNO lah orang Melayu berjaya membebaskan pemikiran berjiwa hamba kepada jiwa merdeka. Melalui parti berdaulat inilah orang-orang Melayu berpadu membentuk saf yang tersusun, kemas dan rapi, umpamanya satu binaan yang tidak mampu dirongkaikan. Hakikatnya, bernaung di bawah panji-panji UMNO lah orang-orang Melayu telah membina perpaduan dan mengukuhkan kesatuan
demi membela untung nasib bangsa dan tanah air dari dulu, kini dan insya Allah.